Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. First, saya nak betulkan pasal ditahan oleh SPRM. Saya dipanggil sebagai saksi oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Semalam adalah kali ketiga saya pergi ke pejabat SPRM. Kali pertama saya pergi waktu YB saya telah melaporkan kecurian duit 250,000 di rumah beliau. Jadi pihak SPRM memaklumkan bahawa dia perlukan kenyataan daripada saya tentang sedikit sebanyak perbelanjaan YB dan sebagainya untuk perbelanjaan YB dan sebagainya untuk tahu di mana sumber tu 250,000 dan verify dia punya pendapatan sepanjang jadi menteri. Okey. Seperti mana yang Adam cakap, kami baru saja selesai membuat laporan polis kerana ada berlaku beberapa insiden yang mungkin orang ramai tak expect daripada SPRM. Sebab bagi kami pergi SPRM untuk memberikan kerjasama yang penuh. Pada kali pertama saya pergi ke SPRM, bagi saya mungkin kata-kata dan cerita daripada penguasa mungkin satu perkara yang normal. Tapi bagi saya yang pertama kali agak terkejut, tapi saya cuba adaptasi dengan benda tu. Tapi benda-benda yang macam bila saya memberikan kenyataan, dia akan paksa untuk kita bagi kenyataan yang dia orang nak, yang benda tu kita rasa tak betul dan bila kita tak pasti benda tu. So bila second time saya pergi, saya hanya verify pasal perbelanjaan dan pendapatan YB Syed Saddiq itu, dan kali ketiga semalam. Dan pada kali ketiga saya ada bertanya kenapa saya dipanggil, atas kes apa. Sebab sefaham saya, kenyataan saya sudah selesai pada kali kedua saya pergi ke SPRM. Dan semalam bila saya bertanya, diorang tidak menyatakan kes apa, dan lawyer pun bertanya dan dia tidak menyatakan kes apa juga. Jadi saya rasa untuk semalam saya akan bacakan laporan polis yang saya buat. Pada 4 Jun 2020, saya telah dipanggil untuk membantu siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan saya tiba di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada jam 9.30 pagi. Siasatan saya dimulakan pada jam 11 pagi, dan seorang penguasa lelaki dan seorang penguasa wanita telah masuk ke dalam bilik siasatan dan duduk berhadapan saya. Mereka telah mengambil telefon bimbit saya, menengking dan membaling telefon bimbit ke arah saya. Selepas itu, penguasa wanita tersebut bersama seorang lagi penguasa wanita telah membawa saya ke bilik kosong untuk memeriksa seluruh badan saya sebelum siasatan penuh dijalankan. Apabila mereka membawa saya kembali ke bilik siasatan, saya dapati dalam lebih kurang 6 penguasa lelaki berada dalam bilik siasatan tersebut, dan mereka telah mengherdik saya dengan kata-kata kesat seperti babi dan bodoh. Mereka juga mengatakan kepada saya yang saya layak hidup sebatang kara disisihkan oleh keluarga semata-mata mereka tidak berpuas hati dengan jawapan saya. Salah seorang daripada mereka mengugut untuk menampar muka saya. Tangan beliau betul-betul kurang sejengkal daripada muka saya. Dalam 15 minit kemudian, seorang penguasa lelaki juga telah masuk ke dalam bilik siasatan dan bertindak menyepak dengan kuat kerusi yang diduduki oleh saya. Saya tidak merasa selamat dengan keadaan yang saya dikelilingi oleh lebih kurang 5 penguasa lelaki dan seorang penguasa wanita. Dan saya telah meminta untuk berjumpa dengan peguam saya yang pada ketika itu berada di lobi. Tetapi mereka tidak membenarkan. Setelah itu, mereka meminta saya berdiri dalam 30 minit dengan mengangkat sebelah kaki dan kedua-dua tangan saya ke atas. Dan jika penat, boleh tukar kaki sebelum sambung mengambil kenyataan saya. Saya percaya saya hadir bagi membantu siasatan sebagai saksi, bukan suspek. Jadi herdikan dan perbuatan sebegini adalah semata-mata untuk menakutkan saya dan supaya saya memberi jawapan yang dikehendaki oleh mereka, bukan jawapan saya yang sebenar-benarnya. Saya tidak dapat memberikan nama penguasa SPRM tersebut kerana mereka tidak memberikan nama.
walaupun sudah ditanya beberapa kali oleh saya. Dalam jam 11.30 malam ketika saya bersama Abdul Hanan bin Khairi dan juga seorang lagi rakan saya, Amira Aisyah, saya telah mendengar perbualan di antara Abdul Hanan dengan Saufi yang meminta Hanan mengambil dia di pejabat SPRM kerana Saufi telah habis memberikan keterangan dan tiada pengangkutan untuk pulang. Hanan mencadangkan kepada Saufi untuk menelefon Abdul Muhaimin Adam kerana pada ketika itu Hanan baru sahaja tiba di Bangi. Tetapi Saufi berkeras ingin Hanan menjemput beliau di SPRM. Untuk makluman, masa ni saya ada dengan dia, so saya dengar perbualan tersebut. Setelah 1 jam Hanan pergi ke ibu pejabat SPRM, saya dan rakan-rakan tidak dapat menghubungi Hanan dan kami syak sesuatu telah terjadi kepadanya. Dalam jam 1 pagi, setelah beberapa kali ditelefon, Hanan ada menelefon saya memaklumkan bahawa beliau kini bersama pegawai SPRM bagi membantu siasatan, walaupun Hanan tidak diberikan sebarang notis oleh pihak SPRM, dan Hanan ada memaklumkan mereka membawa dia ke suatu tempat yang tidak diketahui, naik kereta. Dalam lebih kurang jam 4 pagi, Hanan ada memaklumkan kepada saya dia sudah kembali ke ibu pejabat SPRM bagi mengambil kereta dan Abdul Muhaimin. Abdul Hanan dan Abdul Muhaimin telah ditahan secara tidak sah oleh SPRM selama 4 jam tanpa notis dan menerusi penjeratan dengan menggunakan rakan mereka Saufi yang telah ditahan remand. Kebiasaannya bila kita dipanggil oleh SPRM, kita akan dapat notis dulu dan dia akan cakap untuk membantu siasatan dan sebagainya. Tapi kali ini berbeza. Dia gunakan kawan kami yang ditahan, bukan ditahan lah, diminta untuk berikan keterangan sebagai saksi. Lepas tu gunakan diorang untuk mendapatkan rakan yang lain untuk intimidate diorang. So benda ini memang tak patut dilakukan oleh penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi bagi saya, untuk tahu lebih detail apa yang jadi malam tu, sebab Adam yang ada bersama mereka. So Adam, okey. Ya. Saya sambung report yang saya buat. Pada jam 11.39 malam 4 Jun 2020, saya menerima panggilan telefon daripada Abdul Hanan Khairi untuk menemani beliau untuk menjemput Muhammad Saufi dari pejabat SPRM Putrajaya yang telah ditahan sejak tengah hari 4 Jun 2020. Hanan menjemput saya di rumah dan Hanan mengajak saya setelah Saufi mengatakan dia telah dibenarkan pulang daripada SPRM. Setibanya di lobi SPRM Putrajaya, kami didatangi oleh 2 lelaki berpakaian biasa, cuba mengepung kereta dan membuka pintu kereta, tetapi saya sempat mengunci dari dalam dan tak dapat diberikan di pintu pemandu, iaitu Hanan. Kami terus ditegur, "Kau Hanan kan?" Lepas tu Hanan mengaku dan terus diminta untuk memberi telefon bimbit kami. Kami menolak untuk menyerahkan. Kami ada bertanya, ada notis ke? Namun mereka memaksa untuk menyerahkan telefon bimbit kami dan selepas itu kami dibawa ke tingkat bawah SPRM dan saya diletakkan dalam satu bilik khas, manakala Abdul Hanan di bilik lain. Dalam bilik menunggu tersebut, seorang pegawai bertanya mengenai peribadi dan pelibatan saya dalam armada. Selepas Abdul Hanan disiasat dalam bilik mereka, mereka cakap nak bawa Hanan ke satu tempat. Selepas selesai, mereka janji akan lepaskan saya. Dalam bilik itu, saya tidak dibenarkan keluar kecuali untuk ke tandas, tetapi perlu memaklumkan kepada pegawai yang menjaga saya. Saya juga diminta untuk menandatangani surat yang dilampirkan. Sekitar 4.30 pagi saya dilepaskan dan saya tak tahu apa mereka buat kepada telefon bimbit saya. Saya disuruh tanda tangan selai notis perintah menghadiri pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pegawai SPRM sebelum saya balik pada jam 4.30 untuk menerima balik telefon bimbit saya, dan Abdul Hanan sedang menunggu saya di lobi SPRM. Sekian. Saya nak tambah sikit lah. Like Tun said, questioning is alright.
But for us, the method of questioning is unacceptable. For the first time in my life, I pergi SPRM, I expect like macam, you know, I just bagi statement biasa. And then bila dah start mengugut if you tak cakap. But I bagi jawapan, tapi mungkin tak cukup A+ according to them. Jangan ugut untuk tutup lampu. Benda-benda yang macam tu. Ya, soalan-soalan yang sangat personal dan tidak kena mengena dengan siasatan. Sebab tu kita perlukan tahu apa kes sekarang ini sebenarnya, dan diorang tak nak bagi tahu apa kes. Ya. Okey. Boleh bagi contoh soalan personal yang ditanya kepada It's not about me lah. Contoh first time I pergi SPRM, like, you know, YB ada berapa banyak girlfriend, dia ni kaki perempuan ke, dia ni gay ke. Yeah. So and dan tak semua, tapi hampir ke semua tim pergi ke SPRM, dan kebanyakannya tim daripada YB punya office ada lebih kurang, saya rasa dua yang pergi, saya dan Alina Najwa. So dia tanya, YB pernah ambil kesempatan dekat korang berdua ke, benda-benda yang very personal yang I rasa tak patut tanya soalan tu because tak ada kena-mengena, dan benda tu tak ada pun, dan diorang tak akan accept benda tu. Dan dia akan rasa macam you backup your boss because like korang semua orang perempuan yang diorang question is like itu skandal Syed Saddiq. Ya. So bagi awak, adakah itu kind of pressure yang berpolitik, ada unsur-unsur politik atau saya rasa mungkin itu bagi YB, tapi saya tidak selesa untuk menjawab soalan yang berkaitan itu. Tapi kalau personally bagi saya yang rasa pressure tu, bila saya ada komplain pasal mereka ugut untuk tutup lampu dan ramai sangat ugut macam-macam untuk buat kat saya. Dan bila komplain itu disampaikan kepada seseorang dan mereka tahu mengenai komplain itu, I think that's why semalam adalah yang peak dia buat macam tu dekat saya. Ya. Jika boleh berkata kepada Suruhanjaya SPRM, mungkin apa anda katakan? Bagi saya, jangan treat saksi sebagai suspek. Even suspek pun I don't think diorang akan treat macam tu. Sebab saya difahamkan bila dia treat YB Syed Saddiq sangat baik. Dan saya pun rasa SPRM ni okey, I boleh bekerjasama. Tapi benda-benda yang macam ni lah untuk orang kadang hilang respect kepada penguasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebenarnya. Puan, maksudnya semalam ataupun the past 3 times that Puan disoal oleh SPRM, Puan disoal about YB Syed Saddiq. Is that right? Yeah. And mungkin setengah benda pasal Armada, tapi I'm not even in Armada. So, I tak boleh jawab benda tu lah. All 3 times ke? Semua 3 kali yang Puan disoal yang Ya, kadang soalan-soalan yang berulang. Okay. Thank you.